Hadirin hadirat, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, para alim ulama, pemimpin masyarakat, para pelayar, mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kalangan hamba-hamba Allah yang dimuliakan di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat lagi kita meneruskan rutin kita pada setiap hari Rabu pada waktu pagi dalam kuliah berkitab kita. Alhamdulillah. Pada minggu lepas kita telah mengkhatamkan satu kitab, namanya kitab 77 Cabang Iman. Dan sebelum itu juga kita telah mengkhatamkan satu kitab, iaitu kitab Penawar Bagi Hati. Dan pada pagi ini merupakan kitab yang ketiga pengajian bersiri kita melalui platform online yang disediakan oleh SPAQ. Kita pilih satu kitab untuk kita baca, kitab yang ringkas, kitab yang nipis saja, tetapi memberi satu makna yang cukup besar dalam kita menuntut ilmu ini. Nama kitabnya, kalau kita tengok muka depan, kalau para jemaah yang dah ada kitab, mungkin dah ada di tangan. Nama kitabnya kitab Adabud Daris wal Mudarris. Adab guru dan murid, ataupun adab murid dan guru dalam bahasa Melayunya. Menceritakan tentang akhlak yang sepatutnya ada bagi penuntut ilmu dan bagi mereka yang mengajarkan ilmu. Kerana kalau kita tengok pada hari ini, ramai orang yang ada ilmu tetapi dari sudut adabnya kurang. Sebab itulah kata Imam Malik, ta'allumul adab qabla an tata'allamal ilmi. Belajarlah dulu adab sebelum kamu belajar tentang ilmu. Jadi kita nak baca kitab-kitab yang lain lepas daripada ni, tetapi kita kena tahu dulu apakah adab-adab bagi penuntut ilmu dan bagi mereka yang mengajarkan ilmu, insya-Allah. Jadi sebagai kelas mukaddimah ataupun pengajian ni, kelas yang pertama pada hari ini, kita tulis dulu di awal kitab kita ni, kita tulis di awal kitab kita. Kita mulakan pengajian berkitab kita ni pada hari Rabu 16 Ogos 2023. Kita tulis dulu. Rabu 16 Ogos 2023. Bersamaan dengan 29 Muharram 1445 Hijrah. Ni kelas kita yang pertama lah. Dan saya jangkakan untuk kita khatamkan kitab ni tidaklah panjang, maksimumnya 7 kali saja kelas. Maksimum 7 kali saja kelas. Maknanya 2 bulan lah. Kalau kelas kita seminggu sekali, 2 bulan ataupun kurang daripada tu, insya-Allah kita boleh khatamkan kitab kita ni, insya-Allah. Kitab tentang Adabud Daris wal Mudarris. Adab guru dan murid. Kitab ni ditulis oleh Syekh, kalau kita tengok muka depan, Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi. Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi. Dia ringkasan daripada mukaddimah kitab Imamun Nawawi dalam kitabnya Majmu' Syarah Muhazzab. Itu saya sebut secara pengenalan dulu lah. Ada jemaah tanya nak beli di mana kitab ni. Pada minggu lepas kita dah terangkan dah, ada dengan saya kitab ni ada lebih kurang 40 buah. Dan saya dapati ada lebih kurang 28 orang yang WhatsApp pada saya untuk dapatkan kitab ni. Berbaki ada lebih kurang 12 buah lagi. Boleh WhatsApp pada saya di talian 019-37-49937 untuk dapatkan kitab ni, insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, kalau kita bukalah kitab kita ni, kita buka muka surat yang pertama. Muka surat yang pertama, dia terangkan tentang hukum mempelajari ilmu syariah. Apa hukum dia? Bagus kitab kita ni, dia bawakan teks dalam bahasa Arab, kemudian dia terjemahkan di dalam bahasa Melayu. Muka surat yang pertama, yang kedua dan yang ketiga tu, dia menceritakan tentang hukum belajar ilmu syariah dalam bahasa Arab. Manakala muka surat yang keempat dan yang kelima, dia menjelaskan hukum mempelajari ilmu syariah dalam bahasa Melayu. Kita tengok dulu.
Para jemaah yang ada kitab, kita buka muka surat 4. Muka surat 4 iaitu hukum mempelajari ilmu syariah. Apa dia hukum kita belajar ni? Apa dia? Ada ketikanya hukumnya jadi wajib. Ada ketikanya hukumnya jadi fardu kifayah, wajib pada orang-orang tertentu saja. Dan ada ketikanya hukumnya adalah sunat. Kita tengok macam mana hukum belajar ilmu tu boleh jadi wajib, ataupun boleh jadi sunat, ataupun boleh jadi fardul kifayah. Apa sebab dia? Okey, para jemaah sekalian, kita tengok muka surat yang keempat, kita baca sama-sama bagi yang ada kitab. Bagi yang tidak ada kitab, kita boleh dengar insya-Allah. Ataupun kita boleh buat catatan dan lepas ni kita boleh dapatkan kitab tersebut. Ada jemaah yang dah WhatsApp pada saya, harga berapa Ustaz? Harganya RM15 saja. Campur dengan postage RM10, totalnya RM25 lah. Ini boleh WhatsApp pada saya, nanti kita akan reply insya-Allah. Hukum mempelajari ilmu syariah. Apa dia hukum kita belajar ni? Secara asasnya, ilmu syariah terbahagi kepada cabang ilmu yang tak terkira banyaknya. Cabang ilmu ni banyak. Ada ilmu akidah, ilmu tajwid, ilmu perubatan, ilmu pertanian. Macam-macam cabang ilmu. Adapun dari sudut mempelajarinya, hukumnya terbahagi kepada 3 bahagian. Hukum belajar ilmu ni ada 3 hukum dia. Kalau boleh kita buat catatan sikit lah. Kita kongsikan. Hukum yang pertama namanya fardu ain. Fardu ain ni kepada individu. Hukumnya wajib. Setiap daripada kita ni wajib kita belajar ilmu ni. Sekadar kemampuan dan kesempatan kita. Hukum yang pertama belajar ilmu syariah, hukumnya wajib. Disebut juga sebagai ad-daruri. Ad-daruri ni maknanya wajiblah, memang perlu untuk kita belajar. Macam mana ni yang disebut sebagai hukum mempelajari ilmu itu wajib ataupun fardu ain? Bermaksud setiap mukallaf wajib mempelajari perkara-perkara yang menjadikan akidahnya sahih dan ibadahnya diterima. Hukum belajar ilmu ni wajib. Contohnya cabang ilmu apa? Ilmu akidah. Ilmu kita nak kenal Allah. Ilmu kita nak mengetahui bahawasanya yang menciptakan alam ini Allah, itu ilmu akidah. Dan ilmu berkaitan dengan ibadat. Ilmu macam mana nak solat, rukun solat, syarat sah solat, ibadat kita diterima ataupun tidak, perkara yang membatalkan, itu berkaitan dengan ibadah. Maka di sini kita faham, ilmu tentang akidah, ilmu tentang ibadah, maka hukumnya wajib. Begitu juga wajib ke atasnya untuk mempelajari perkara dalam urusan akad. Urusan akad muamalah, akad nikah, urusan-urusan yang lain juga hukumnya wajib. Sebab apa? Sebab kalau kita tak belajar ilmu tersebut, maka kita tak tahulah tentang akidahnya, tentang syariatnya, tentang fiqhnya, tentang ibadahnya, maka menjadikan kita tidak mengerti tentang asas ataupun usul berkaitan agama. Maka hukumnya wajib. Wajib macam mana ni? Belajar tentang ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu yang seumpama dengannya. Sepatutnya yang mengajarkan kepada kita itu merupakan tanggungjawab ayah ataupun tanggungjawab suami. Itu asasnya. Tetapi sekiranya ayah ataupun suami tidak mampu mengajarkan, maka boleh kita mencari ustaz-ustaz, ustazah-ustazah untuk mengajarkan berkaitan dengan akidah ataupun berkaitan dengan fiqh dan seumpama dengannya kepada kita tadi. Sepatutnya begitu. Apa lagi ilmu yang wajib? Di samping itu, dikira juga dalam hukum ini mempelajari penyakit hati seperti hasad, ujub, bakhil dan seumpama dengannya. Apa lagi yang wajib? Wajib juga kita belajar ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni macam mana? Ilmu yang menghilangkan kepada kita
penyakit-penyakit hati ataupun sifat-sifat mazmumah berkenaan dengan sifat hasad dengki, ujub, bakhil dan seumpama dengannya, dia merupakan satu cabang ilmu yang wajib. Sebab itu kita pernah baca dulu kitab Penawar Bagi Hati. Kitab Penawar Bagi Hati ni menceritakan tentang tasawuf. Imam Ghazali sebut, muka surat 4, mengetahui batas-batasnya iaitu tentang penyakit hati, sebab-sebabnya, ubat-ubatnya dan cara merawatnya merupakan fardu ain. Fardu ain. Jadi di sini 3 lah kita simpulkan yang wajib untuk kita belajar sungguh-sungguh. Yang pertamanya ilmu tentang akidah. Yang kedua ilmu tentang fiqh ibadah. Dan yang ketiga ilmu tentang tasawuf. Wajib kita pelajarinya sekadar kemampuan dan kesempatan diri kita. Kerana hukum mempelajari ilmu-ilmu tadi, hukumnya adalah fardu ain. Ini kita belajar dulu asas dia. Dah, itu jelas. Hukum yang pertama. Hukum yang kedua, hukum mempelajari ilmu syariah juga hukumnya fardu kifayah. Apa beza fardu ain dengan fardu kifayah, Ustaz? Kalau fardu ain, kewajipannya ke atas setiap individu. Setiap individu kena belajar ilmu tadi. Kalau fardul kifayah, diwajibkan ke atas sebilangan orang saja. Kalau sebilangan orang dah belajar, maka gugurlah hukum wajib ke atas individu. Contoh apa fardu kifayah ni? Yang biasa kita dengar, contohnya solat jenazah. Hukumnya fardu kifayah. Sebab apa? Bila sebahagian individu dah tunaikan, maka telah tergugur kepada sebahagian yang lain. Itu maksud dia. Hukum yang kedua, fardul kifayah. Disebut juga sebagai al-haji. Al-haji ni disebut sebagai, kalau tadi wajib, kalau yang ni hukumnya adalah wajib bagi sebahagian saja, bukan kepada individu. Bermaksud, setiap mukallaf hendaklah mempelajari perkara-perkara yang diperlukan dalam urusan agamanya, seperti menghafal Al-Quran, menghafal hadis, ilmu-ilmu hadis, ilmu usul, ilmu fiqh, ilmu nahu, ilmu bahasa, mengenali perawi-perawi hadis dan perkara ijma' dan khilaf. Maknanya para jemaah sekalian, sunat tidaklah wajib kepada setiap orang untuk dia ni menghafal Al-Quran. Contohnya 30 juz. Tak wajib pada setiap orang, tapi orang-orang tertentu saja. Menghafal hadis dan ilmu-ilmu hadis, dia fardu kifayah kepada sebahagian saja. Mengenali siapakah perawi hadis, adakah wajib bagi setiap individu? Tidak. Mempelajari ilmu tentang usul fiqh, bagaimana dalil-dalilnya dan sebagainya, itu tidak wajib bagi individu, tapi wajib bagi sebahagian orang saja. Memahami tentang perkara khilaf, itu hanya kepada sebahagian orang saja, tapi tidak kepada individu. Itu maksudnya fardu kifayah. Selain itu, dia juga hendaklah mempelajari ilmu-ilmu yang diperlukan untuk mengendalikan urusan dunia, seperti ilmu perubatan, matematik dan kejuruteraan. Ini juga wajib bagi sebahagian, tetapi tidak wajib bagi yang lain. Beza fardu ain dengan fardu kifayah tadi. Muka surat yang kelima. Bukan itu sahaja, dia juga hendaklah mempelajari ilmu berkaitan produktiviti yang merupakan sebab tercapainya kebaikan di dunia, seperti pertanian dan seumpama dengannya. Ilmu-ilmu pertanian itu wajib, tapi bukan wajib kepada individu, tetapi wajib kepada sebahagian orang. Maknanya orang tertentu ke atasnya tu kena belajar sungguh-sungguh. Sebab apa? Kerana dialah yang menyebabkan kita boleh memudahkan kita nak makan dan sebagainya. Itu ilmu yang disebut sebagai fardul kifayah. Itu yang kedua. Dan hukum yang ketiga kita pelajari ilmu, hukumnya adalah sunat.
Macam mana hukum sunat ni, belajar ilmu ni? Kita tengok. Muka surat yang kelima. Ini sebagai mukaddimah sajalah. Disebut juga sebagai at-tahsini. At-tahsini bermaksud mendalami ilmu berkaitan usul adillah. Berkenaan nak tahu dalil-dalil yang mana. Kita solat ni, rukuk, dalil mana dalilnya? Sujud, mana dalilnya? Iktidal, mana dalilnya? Itu hukumnya sunat saja untuk kita tahu. Tak wajib pun untuk kita tahu dalil-dalil tersebut. Sebab kita ni disebut sebagai orang awam yang mengikuti sahaja apa yang diringkaskan oleh para alim ulama. Kita tak tahu mana dalil yang minta kita angkat takbir, mana dalil untuk kita baca Al-Fatihah, mana dalil untuk kita rukuk, sujud, iktidal, tahiyat. Kita hanya didedahkan secara ringkas saja, tetapi dalil secara spesifik kita tak tahu. Sebab kita ni orang awam. Untuk pelajari ilmu tentang dalil tadi, kalau kita tahu hukumnya adalah sunat. Mendalami ilmu berkaitan dengan usul dalil, juga mendalami perkara yang melebihi batas kemampuan fardu kifayah. Begitu juga dengan meluaskan pembelajaran ilmu berkaitan dengan sastra dan logik akal, iaitu mantik, hukumnya adalah sunat. Jadi kita ringkaskanlah pagi ni, hukum mempelajari ilmu syariah ni dia ada tiga. Ada tiga. Yang pertama, wajib ataupun disebut fardu ain kepada setiap individu ni, wajib dia belajar. Apa ilmunya? Tiga. Ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Manakala hukumnya fardu kifayah, contohnya seperti menghafal Al-Quran, menghafal hadis, mengetahui perawi hadis, mengetahui tentang perkara khilaf, perkara ijma', itu hukumnya fardu kifayah. Sebahagian orang dia tahu, dia telah menggugurkan kewajipan kepada individu yang lain. Dan yang ketiga, hukum belajar ilmu syariah ini hukumnya sunat. Contohnya mengetahui tentang dalil-dalil bagi setiap ibadah. Hukumnya adalah sunat sahaja. Itu sebagai mukaddimah untuk kita tahu hukum mempelajari ilmu syariah. Kemudian kita masuk kepada bab yang kedua daripada kitab kita ni. Kitab kita nipis je. Kitab kita nipis je. InsyaAllah beberapa pertemuan kita boleh khatam kitab tentang adab ni. Adab seorang guru dan murid. Kita buka muka surat yang ke-7 dalam kitab kita ni. Bab yang kedua, adab seorang guru. Adab seorang guru. Kenapa dimulakan dengan adab seorang guru, tidak dimulakan dengan adab seorang murid? Kerana kalau gurunya baik, pengajarnya baik, insya-Allah, maka murid-muridnya juga akan baik. Kitab ni bukan saja sesuai untuk kita bacakan di kuliah di masjid, tapi sesuai untuk dimuzakarahkan di sekolah ataupun di universiti dan sebagainya. Bab yang kedua, adab seorang guru. Muka surat 8, 9 dan 10, dia tulis dalam bahasa Arab, daripada teks asal dia dalam bahasa Arab. Manakala muka surat 11, 12, 13 dan 14 diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Para jemaah, kita buka muka surat yang ke-11. Muka surat yang ke-11. Kita belajar. Adab seorang guru. Adab seorang guru. Dimulai dengan adab seorang guru bila gurunya baik akan diikuti oleh muridnya. Guru baik, muridnya insya-Allah akan jadi baik. Adab seorang guru. Antara perkara penting, muka surat 11 tu, para jemaah baca juga, yang mesti diberi perhatian oleh seorang guru ialah yang pertama, adabnya terhadap diri sendiri. Adab terhadap diri sendiri ni, para jemaah tulis ada 5 adabnya. Ada 5 adabnya. Adab pada diri sendiri ada 5 adab. Manakala adabnya terhadap ilmunya ketika dia mengajar juga ada 5. 5 adab diri sendiri seorang guru dan 5 adab guru terhadap ilmu juga ada 5. Cuba kita tengok. Kita buat nota ke nanti, insya-Allah kita sebarkan. Moga dapat manfaat berterusan insya-Allah.
Kita pergi dulu yang pertama, insya-Allah. Yang pertama, adab guru terhadap diri sendiri. Kita ni semua adalah guru sebenarnya. Paling kurang kita guru kepada keluarga kita. Kita guru kepada anak-anak kita. Walaupun kita tidak baca kitab, kita tidak ceramahkan kitab, kita tidak muzakarahkan kitab, tapi semua kita ni adalah guru. Jadi guru ni, apa sepatutnya adab yang dia kena ada? Maka adab guru terhadap diri sendiri, yang pertama, muka surat 11, hendaklah ketika dia mengajar itu, niat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kena betulkan niat dulu. Guru yang nak mengajar, yang nak membimbing, hendaklah niat semata-mata kerana Allah. Sebab apa-apa sekalipun Allah nilai kepada niat. Kalau niat kita baik, Allah Ta'ala sudah memberi ganjaran terhadap niat yang baik tersebut. Kalau berniat untuk buat tidak baik, tetapi Allah Ta'ala belum lagi memberi balasan terhadap niat yang tidak baik tadi. Itu rahmatnya agama. Sebab itu kita baca, niat semata-mata kerana Allah ni, kita tengok huraiannya. Hendaklah diniatkan bahawa usaha mengajar itu semata-mata kerana Allah. Kena niat, kita nak mengajar, nak berkongsi ilmu dan sebagainya ni, semata-mata kerana Allah seperti para ulama yang terdahulu. Tok guru kita dulu, bila dia mengajar memang ikhlas betul-betul kerana Allah. Sebab itulah, yang pertama bagi seorang guru, niat tu penting. Niat nak mengajar ni kerana Allah. Bukannya kerana niat untuk mendapatkan habuan dunia. Bukanlah kerana nak dapatkan gaji contohnya. Nak dapatkan allowance, nak dapatkan sagu hati, ataupun nak dapatkan harta, ataupun niat nak dapatkan pangkat. Itu tak betul. Kena betulkan niat dulu. Ataupun nak dapatkan populariti. Lagi-lagi zaman sekarang kan media sosial. Kita buat rakaman, masukkan dalam YouTube, TikTok, Facebook, bagai-bagai populariti yang dikejar. Orang macam ni takkan mampu kekal lama. Kerana sampai satu masa bila diuji dan dia tidak akan tahan dengan ujian. Tadi sebab niatnya bukan kerana Allah tetapi kerana yang disebut tadi, pangkat, populariti, harta dan sebagainya. Atau nak memperbanyakkan khilaf. Guru ni niatnya nak bagi orang balah saja. Bagi orang berselisih saja. Ataupun kerjanya nak tunjukkan dia ni hebat saja. Maka adab seorang guru kita betulkan baik-baik bila nak mengajar, niat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Macam para jamaah juga. Kita belajar ni lillahi ta'ala. Kita bersihkan hati, kita nak mencari ilmu kerana Allah Subhanahu Wa Taala bagi menuju redha-Nya. Muka surat 11. Imam Syafi'i sebut. Imam Syafi'i ni meninggal dunia, kita buat sedikit catatan. Meninggal dunia tahun 204 Hijrah di Qahirah, Mesir. Kata Imam Syafi'i, aku bercita-cita supaya mereka yang mempelajari ilmu ini tidak akan menisbahkannya kepadaku walaupun satu huruf. Kata Imam Syafi'i, aku mengajar ni, aku mengharapkan anak-anak murid aku tidak katakan, oh ini aku dengar daripada Imam Syafi'i. Aku dapat daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata begini. Dia tidak mengharapkan dinisbahkan ilmu tu kepada diri dia. Masya Allah, ini merupakan lambang adab yang cukup tinggi, menunjukkan tawaduk yang cukup hebat. Para ulama terdahulu, dia kata aku mengharapkan ilmu-ilmu yang aku ajar ni, orang tak nisbahkan. Oh, aku dapat daripada Imam Syafi'i, aku dengar daripada sekian-sekian. Lambang tawaduk dia terhadap ilmu yang disampaikan. Walaupun dia ni imam yang hebat. Imam Syafi'i juga berkata, bukanlah tujuanku ketika berdebat dengan seseorang untuk mencapai kemenangan. Tetapi apabila aku berdebat dengan seseorang, aku berharap agar dizahirkan kebenaran pada pihak dia. Kata Imam Syafi'i, kalau aku berdebat tentang ilmu dengan orang lain, aku mengharapkan orang lain menang. Orang lain menang. Kebenaran tu datang daripada orang lain. Bukan daripada pihak aku. Nak menunjukkan, dia buat tu kerana Allah. Bukan kerana nak populariti, sanjungan dan sebagainya.
Itu yang pertama, adab bagi seorang guru. Yang kedua, adab seorang guru yang keduanya adalah berakhlak terpuji. Ini wajib bagi seorang guru, akhlaknya akhlak yang baik. Kalau guru akhlaknya tak baik, bagaimana muridnya nanti nak jadi orang yang baik? Mustahil lah. Berakhlak baik ni macam mana? Muka surat 11. Seorang guru hendaklah berakhlak dengan akhlak yang baik, sebagaimana yang disyariatkan. Apa contoh akhlak yang baik ni? Seperti sifat lemah lembut. Sifat lemah lembut ni tak kasar. Panggil orang dengan nama yang baik. Bukan panggil orang dengan panggilan yang orang tak suka, panggilan yang menghinakan. Sifat lemah lembut. Dan guru juga sifat yang baik bagi dirinya kena ada sabar. Kena bersabar. Dia juga kena dermawan. Kena pemurah, sifat pemurah. Yang kelima, kena bermanis muka. Wajahnya tu bukan masam je. Macam orang ada saka pula guru. Saya tengok muka dia tu, kita pun jadi takut. Kena bermanis wajah. Sentiasa dalam keadaan wara'. Yang ketujuh, akhlak yang perlu ada pada seorang guru kena tenang. Jangan nampak keluh kesah dan sebagainya. Yang ke-8, merendah diri. Kena rendah diri. Sedia untuk belajar walaupun dengan orang lain. Dan yang ke-9, akhlak yang terpuji bagi seorang guru, sentiasa menjaga kebersihan diri serta pakaian. Seorang guru janganlah pakai pakaian yang kotor, yang tidak bersih, yang kalau tengok kopiah dia tu ada bercampur hitam putih, tak basuh dan sebagainya. Kena jaga imej tadi. Kerana ini adab bagi seorang guru, kena sentiasa berada dalam keadaan bersih bagi diri dan pakaian dia. Kemudian, di samping itu, dia juga hendaklah memberikan galakan kepada murid supaya berakhlak dengan akhlak yang baik dan terpuji. Maknanya dia juga minta kepada anak murid dia supaya bersifat dengan akhlak-akhlak yang tadi. Ini yang kedua. Akhlak bagi seorang guru mestilah berakhlak terpuji. Yang ketiga, ada semua 5. Ada 5 poin dalam bab adab guru terhadap diri sendiri. Muka surat 12. Para jemaah buka kitab kita muka surat 12. Adab yang ketiga bagi seorang guru. Berwaspada dengan penyakit hati. Waspada dengan penyakit hati. Penyakit hati ni apa dia? Penyakit sifat mazmumah nama dia. Seorang guru hendaklah sentiasa berwaspada dengan penyakit hasad. Riak. Hasad ni dengki lah. Kita tulis dalam kurungan penyakit dengki. Dengki dengan guru yang lain contohnya. Ataupun dengki dengan anak murid dia. Yang kedua riak. Riak ni suka menonjolkan amalan dia. Yang ketiga ujub. Ujub ni merasa dirinya lebih hebat dari yang lain. Yang keempat, merasakan dirinya suci. Tak boleh ditegur. Kalau jemaah tegur, tak nak dah saya kuliah contohnya kan. Kalau kena tegur sikit, kena kritik sikit, kena komen sikit, merajuk. Jangan. Seorang guru kena pelihara dirinya daripada penyakit hati. Kita tak selalunya betul. Ada masa mungkinlah kita tersalah, tersilap dan sebagainya. Kalau orang tegur kita, kita pandang dari sudut yang positif. Yang kelima, memperlekehkan orang lain. Mestikan kedudukan mereka lebih rendah berbanding kedudukannya. Ini adab bagi seorang guru, dia kena bersihkan dirinya daripada penyakit mazmumah ataupun penyakit hati tadi. Ada kadang-kadang bila murid bertanya ataupun jemaah bertanya soalan-soalan yang remeh-temeh, soalan-soalan yang biasa, jangan kita merendah-rendahkan soalan dia. Kita raikan juga soalan tersebut walaupun pada pandangan kita dan orang lain itu soalan yang cukup biasa sahaja. Tapi jangan kita merendahkan soalan tersebut. Sebab mungkin dia betul-betul nak dapatkan jawapan ataupun pencerahan melalui soalan tadi. Maka bagi seorang guru, hendaklah dia berwaspada dengan penyakit-penyakit hati. Penyakit hati itu banyak dah disebut dalam huraian tadi.
Yang keempat, adab seorang guru juga mengelakkan dirinya daripada salah sangka. Elakkan diri daripada timbul fitnah ataupun su'uzan, prasangka buruk orang terhadap diri dia. Contoh macam mana? Muka surat 12. Apabila dirinya berada dalam satu-satu situasi yang dibolehkan untuknya mengambil rukhsah ataupun kelonggaran. Dia boleh ambil rukhsah ataupun kelonggaran, namun dia risau akan timbulnya salah faham, maka hendaklah dia memberitahu situasi sebenar kepada sahabatnya ataupun sesiapa sahaja yang melihat perbuatannya agar mereka mendapat manfaat sekaligus dapat menghindarkan diri daripada dosa berburuk sangka. Contohnya kan, kita musafir contohnya, sebagai contohlah. Jadi bila lepas je waktu zuhur contohnya, sahabat kita tanya, awak ni tak solat lagi ke? Dia tak tahu kita ni musafir. Dah lewat dah ni. Jadi kita jelaskan, sebenarnya saya ada rukhsah kerana saya ni musafir. Saya akan jamak takhir antara asar dan zuhur nanti. Kita jelaskan supaya apa? Tidak timbul su'uzzan, buruk sangka pada dia. Sebab pengarang kitab kita sebut, salah satu adab seorang guru mengelakkan dirinya daripada su'uzzan, daripada orang buruk sangka pada diri dia. Maka mengelakkan dirinya daripada timbul fitnah dengan dia memberikan penjelasan, itu salah satu adab bagi seorang guru. Ini adab yang keempat. Yang kelima ni saya tambah sikit. Saya tambah satu lagi, kita tulis di dalam kitab kita tu, adab seorang guru terhadap dirinya juga adalah sentiasa menepati masa. Sentiasa menepati masa. Jangan pula kalau orang jemput tazkirah, kuliah, ceramah, mengajar dan sebagainya, dijemput pukul 10 pagi, kuliah duha contohnya. Guru tu asyik datang lambat je, pukul 10.30 baru sampai. 10.40 baru mulakan pengajian. Jangan begitu. Kerana adab bagi seorang guru tepati masa. Kalau dijemput pukul 9, pukul 9 lah dia masuk. Dijemput pukul 10 lah dia mula kuliah. Sebab kita setiap kali kita akan baca surah Al-Asr. Kita baca Wal-Asr demi masa. Tapi macam mana kita baca ayat demi masa, Allah peringatkan tentang masa, tapi kita sendiri tidak tepati masa dan kita sendiri tidak menjaga masa. Maka adab bagi seorang guru, hendaklah dia menepati masa yang ditetapkan. Masa yang ditetapkan tu kalau berapa. Contohlah kalau datang lambat juga, sekali-sekala datang terlambat, maka hendaklah dia menjelaskan dan bagi tahu kenapakah sebab kelambatan tersebut. Ada emergency ke, ada urusan keluarga ke, jam ke dan sebagainya. Kerana adab bagi seorang guru, hendaklah dia menepati masa. Jadi para jemaah sekalian, sebagai kelas mukaddimah kita pada hari ini melalui kitab Adab Murid dan Guru, ada dua perkara besar yang kita dah belajar pada pagi ini. Saya simpulkan, perkara yang pertama kita belajar tadi tentang hukum mempelajari ilmu syariah. Hukumnya ada 3 kalau para jemaah nak buat nota. Yang pertama hukumnya fardu ain, ilmunya tentang akidah, fiqh, tasawuf. Yang kedua hukumnya fardu kifayah, ilmunya tentang belajar Al-Quran, hukum hakam hadis, belajar tentang perawi-perawi hadis, hukumnya fardu kifayah. Dan yang ketiga, hukum mempelajari ilmu ini hukumnya sunat. Hukum sunat ni tentang apa contohnya? Tentang mengetahui dalil-dalil bagi setiap perkara ibadah tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar juga adab seorang guru terhadap diri sendiri. Ada 5 kita sebut. Yang pertama, niat semata-mata kerana Allah. Yang kedua, berakhlak terpuji. Yang ketiga, berwaspada dengan penyakit hati. Yang keempat, mengelakkan diri dari salah sangka.
dan yang kelima menepati masa. Dan insya-Allah pada minggu depan kita akan masuk kepada perbincangan yang seterusnya, adab guru terhadap ilmunya. Ada 5, nanti kita huraikan pada minggu akan datang insya-Allah. Moga-moga bila kita belajar ni, kita belajar tentang akhlak, kita belajar tentang adab, menjadikan diri kita orang yang lebih baik, sama ada kita sebagai guru ataupun kita sebagai murid insya-Allah. Jadi anda rasa sekadar ini saja sebagai kelas permulaan kita pada pagi ini. Wallahu alam, saya serahkan kepada moderator. Dipersilakan. Baik, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz Pan Halim atas kesediaan berkongsi ilmu mengenai adab guru dan murid. Ya, moga apa yang disampaikan oleh Ustaz itu tadi dapat kita fahami dan sampai info yang tepat kepada kita dan ambil pengajaran dan mengambil manfaat daripadanya. Mohon para jemaah yang share skrin tu, mohon keluar balik share skrin tu sebab dia agak mengganggu rakaman kita. Saya mohon maaf ya. Mohon jemaah alert dan prihatin atas adab-adab ketika berada dalam majlis ilmu ini sebab kita berada dalam rakaman kuliah. Dan Ustaz, kita akan sambung lagi minggu depan Ustaz. Buku Ustaz pun belum sampai lagi kat saya ni Ustaz. Oh, kita tak sampai lagi. Tak apa Ustaz, kita boleh sambung lagi topik ini, memang menarik sangat. Dan Ustaz, kita tangguhkan dulu dengan tasbih kafarah dan surah. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih semua. Saya rasa sebahagian besar yang saya post pada minggu lepas sudah sampai. Kecuali yang saya post pada minggu ni, itu belum sampai lah kot. Jadi insyaAllah akan sampai dalam masa terdekat. Dan ada dengan saya ada lebih kurang 12 buah kitab lagi. Siapa yang nak dapatkan boleh hubungi segeralah insyaAllah. Selepas daripada tu, kita boleh dengar juga walaupun tidak ada kitab insyaAllah. Jadi kita tangguhkan majlis kita pada pagi ini dengan kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Puan Enon. Sama-sama Puan.